Arahan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan tumpuan umum bermula hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung video tular memaparkan insiden seorang pengawal keselamatan warga Nepal dipukul dengan sebatang kayu di tempat letak kereta. Ketua Polis Daerah Wang Semaju Superintenden Rajab Ahad Ismail berkata siasatan mendapati kejadian itu berlaku di tempat letak kereta sebuah kondominium di Jalan Madrasah Wang Semaju pada 7 Julai lepas. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan sehingga kini tiada sebarang laporan polis diterima daripada mangsa berhubung insiden itu. Semalam, satu video berdurasi 44 saat tular di media sosial memaparkan insiden seorang lelaki menampar dan memukul seorang pengawal keselamatan yang dipercayai warga asing dengan sebatang kayu. Cubaan 7 pendatang asing tanpa izin parti untuk pulang ke Indonesia gagal selepas diberkas di ladang Sungai Tengah, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor pagi tadi. Tangkapan melibatkan 5 lelaki dan 2 wanita termasuk seorang hamil 7 bulan itu dijalankan pasukan Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja Tentera Darat Malaysia. Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia menerusi satu kenyataan memaklumkan kejadian disedari pihaknya yang terdengar bunyi bot selain ternampak lampu berkelip 2 kali dari persisiran pantai. Selang beberapa minit, pihaknya mengesan pergerakan sekumpulan individu dari hutan menuju ke bot. Semua parti berusia 20 hingga 53 tahun. Antara yang dirampas termasuklah wang tunai dan telefon bimbit yang keseluruhannya berjumlah lebih RM15,000. Semua parti dibawa ke Balai Polis Bayu Damai sebelum menjalani saringan COVID-19 di klinik berhampiran. ...141 saman melibatkan pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan pihak Polis Daerah Yan sepanjang operasi yang dijalankan semalam. Antara kesalahan termasuklah mengubah suaian motosikal, memandu tanpa lesen, cukai jalan tamat tempoh dan lesen memandu tamat tempoh. Ketua Polis Daerah Yan DSP Shahnaz Akhtar Haji berkata dalam operasi sama sekumpulan remaja berusia 16 hingga 25 tahun turut ditahan kerana terlibat kegiatan lumba haram. Anggota polis turut mengambil pendekatan memberi nasihat kepada golongan remaja yang terlibat lumba haram. Ibu bapa perlu lebih peka dan sentiasa memantau anak-anak mereka agar tidak terjebak kegiatan merempit. 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan dipertandingkan pada pilihan raya negeri PRN Sabah. Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sabah, Rohiman Rahia mengesahkan perkara ini. Pada pilihan raya umum ke-14, sebanyak 60 kerusi DUN dipertandingkan. Namun pada Julai tahun lepas, Dewan Rakyat meluluskan usul tambahan 13 kerusi DUN Sabah menjadikan kedudukan semasa 73 kerusi. 13 DUN berkenaan ialah Bengkoka, Bandau, Pintasan, Pantai Dalit, Darau, Tanjung Keramat, Limbahau, Tulit, Telupit, Sungai Manila, Lamag, Segama dan Kukusan. PRN Sabah bakal diadakan selepas DUN semasa dibubarkan akibat kemelut politik di negeri itu sehari sebelum Hari Raya Aidiladha. Saudara, bermula hari ini pelitup separuh muka wajib dipakai dalam pengangkutan awam dan di kawasan sesak atau tumpuan umum. Orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sekiranya ingkar.
Golongan berisiko tinggi ialah warga emas dan penghidap kencing manis serta darah tinggi. Perlu memakai pelitup muka perubatan 3 lapis. Bagaimanapun, pelitup muka tidak boleh dipakai kanak-kanak yang berusia kurang 2 tahun dan mereka yang sukar bernafas. Arahan pemakaian pelitup separuh muka yang berkuat kuasa hari ini perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat bagi memastikan COVID-19 dapat dihentikan sepenuhnya. Namun, adakah pematuhan tersebut dipandang serius atau sekadar mencurahkan air ke daun keladi? Ikuti tinjauan wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi melihat pematuhan itu di negeri warisan Melaka. Alah bisa, Tegal biasa. Tinjauan sekitar Bandar Melaka mendapati rata-rata orang ramai juga pelancong mematuhi arahan tersebut. Etika kebersihan diri juga penjarakan fizikal turut diamalkan. Baguslah sebab kita keluar kan, kadang kita tak tahu orang tu bergejala ke apa. Kadang macam saya sebelum ni keluar, kadang orang main bersin je kat belakang. So kita nak marah kan, dia orang tak boleh terima kan. So saya rasa okey lah, baguslah kebaikan untuk kita sebab kita tak tahu COVID ni bila berakhir kan. Sebab dia effect dekat semua, bukannya dekat orang tertentu je. Ya, sebab boleh menjauhkan itu COVID-19 lah. Wear more face mask so can. Yeah, since now everyone is need to mematuhi itu SOP, so yeah. Kita just ikutlah, follow lah saranan kerajaan. Kita semua pakai face mask supaya tidak terjangkit lah. Semua, saya berharap semua boleh jaga diri masing-masing lah. Actually traveling and we're in Malaysia since March 16. Yeah, definitely. I think also what I would say is keeping social distancing is very important in this matter, especially maybe with the second wave coming in. So yeah, wearing masks, social distancing, and keep going the good work because Malaysia is on the 4th rank of the good country who took care of it. So yeah, it's a good thing. Malah, pemain industri pelancongan turut bertanggungjawab menasihati pengunjung mematuhi SOP. Kebanyakan semua pakai mask lah. Pakai mask. Ada orang bawa kanak-kanak jalan-jalan. Kalau dia tak pakai mask, kita pun bagi teguran lah, bagi nasihat. Kalau boleh, nak pergi mana-mana pakai mask lah. Kamu jaga keselamatan. Penyakit ni pun datang merebak di sisi kita pun tidak tahu lah macam ni. Dulu kita berniaga, bebas, tak pakai mask. Sekarang dah kena pakai mask. Air, customer masuk, nak kena scan, nak kena suri nama, sanitizer lagi. Itu rasa lain lah. Kadang kalau customer datang akan tegur lah, kena pakai mask. Kalau tak, kita yang susah nanti. Denda, dengar cerita denda RM1,000 rasanya. Pastikan arahan kerajaan mewajibkan pemakaian tersebut dipatuhi agar kita dapat sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jangan sampai anda didenda kerana tidak memakai pelitup separuh muka. Laporan Muhammad Amir Muhammad Ruzi melaporkan untuk Berita RTM. Pada masa yang sama, tinjauan pematuhan pemakaian pelitup separuh muka turut dilakukan wartawan kami di sekitar Ibu Negara. Tinjauan dilakukan sekitar Brickfields, Kota Raya, Bukit Bintang dan Jalan Petaling dipenuhi orang ramai termasuk warga asing. Orang ramai dilihat memakai pelitup separuh muka sama ketika di tempat awam dan juga ketika menggunakan pengangkutan awam. Saya tengok dalam berita dari dia pun ada. Kalau pergi kerja pun kerja di tempat pun dia orang cakap mesti mau pakai mask. Kalau mask tak pakai, kita orang dendakan RM1,000. Tak ada menyusahkan lah bagi kita. Kerjasama lah dengan sebab kita ni ada untuk wabak ni lah, untuk hapuskan wabak ni, keselamatan kita semualah. Tengok mostly diorang pakai mask lah. Alright, yang tak ada mask pun diorang terus cepat-cepat beli dekat Shell. Alright, so bagi saya bagus lah untuk kerajaan buat SOP untuk pemakaian mask sebab takut benda tu menjadi balik kan. Setakat ni saya pergi mana-mana saya akan jumpa mask lah. Even dekat saya punya office pun memang disediakan mask. Dekat Shell pun memang dekat depan Shell tu pun dah disediakan mask. Terus patuh kepada SOP warga Malaysia dan putuskan rantaian COVID-19.
Di Labuan, pemakaian pelitup separuh muka yang berkuat kuasa bermula hari ini tidak menghalang kemeriahan ibadah Korban. Ahli Dewan Negara, Senator Datuk Bashir Alias menyambut baik hasrat kerajaan menguatkuasakan pemakaian itu bagi mengurangkan penularan pandemik COVID-19 menerusi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Walaupun dalam keadaan PKP ini kami mengadakan berkumpul beramai, namun demikian kami tetap mematuhi SOP PKP yang telah pun diarahkan oleh kerajaan dengan penjarakan 1 meter dan memakai mask setiap ahli-ahli UMNO yang hadir ke sini. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program ibadah Korban anjuran pergerakan Sayap UMNO bahagian Labuan. Pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60% risiko jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tidak memakainya. Mulai 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka terutamanya di kawasan seperti pengangkutan awam, lokasi sesak dan juga tumpuan awam. Dan orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika gagal mematuhi peraturan ini. Langkah pemakaian pelitup separuh muka 3 lapis. Yang pertama, pastikan bahagian berwarna berada di luar, bahagian putih berada di dalam dan kepingan logam itu diletakkan di atas hidung. Yang kedua, pegang tali gelung, letakkan di telinga masing-masing. Yang ketiga, pastikan hidung dan juga mulut ditutup sepenuhnya. Dan yang terakhir, gunakan kedua-dua tangan untuk membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung masing-masing. Jadi jom kita putuskan rantaian COVID-19. Perkembangan harian kes COVID-19, 9 kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah kes positif setakat pukul 12 tengah hari 8,985 kes. Manakala 3 kes pulih dan tiada kematian dicatat. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 9 kes baharu melibatkan 7 kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, 5 warga negara dan 2 bukan warga negara. 2 kes penularan dalam negara pula melibatkan 1 kes kalangan warga negara di Kedah daripada kluster PUI Sivagangga. Manakala 1 lagi bukan warga negara di Selangor melibatkan kluster Bukit Tiram. Sehingga kini hanya 2 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 1 kes perlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, kes pertama di luar Johor bagi kluster Bukit Tiram dikesan. Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan kes positif tersebut iaitu kes ke-8,977 merupakan kontak rapat kepada kes positif ke-8,893 dari negeri Johor. Beliau didapati menginap di rumah kes ke-8,977 pada 16 Julai hingga 19 Julai lalu di Selangor. Beliau dikesan positif untuk ujian kali kedua dan kini dirawat di Hospital Sungai Buloh. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Dalam tempoh 27 Julai hingga semalam, PDRM telah mengambil tindakan terhadap 6 individu kerana gagal mematuhi SOP kuarantin di rumah. Dan pada semalam saja sebanyak 2,271 pemeriksaan dilakukan oleh PDRM terhadap individu yang sedang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing.
Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan setakat semalam seramai 3,371 individu yang pulang dari luar negara telah ditempatkan di stesen kuarantin bagi menjalani kuarantin wajib 14 hari sejak perintah itu dikuatkuasakan pada 24 Julai. Mereka ditempatkan di 14 hotel serta 5 institut latihan awam di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Sarawak, Selangor dan Johor. Secara keseluruhan, seramai 3,384 individu telah pulang ke tanah air dari 23 negara sejak 24 Julai hingga semalam. Seramai 13 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan manakala bakinya ke stesen kuarantin. Dalam pada itu, seramai 134 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, 19 individu direman, 22 dijamin manakala 93 lagi di kompaun. Malaysia melalui Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM mendapat kepercayaan beberapa agensi wakaf luar negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri, pada tahun ini sebanyak 116 ekor lembu dikorbankan. 92 daripadanya disumbangkan kerajaan Turki. Alhamdulillah, MAPI Malaysia kita dipilih secara berterusan. Ini masuk tahun yang ke-7 oleh agensi wakaf kerajaan Turki ataupun nama penuhnya Turki Diyanet Wakfi. Jadi ini adalah sebuah agensi yang besar di Turki. Kita bukan sahaja kolaborasi untuk korban. Saya kira tahun hadapan jumlah penerimaan lembu korban daripada pihak agensi luar akan bertambah kerana kita juga dirisik oleh sebuah agensi lagi daripada London, Al-Khair Foundation. Dr. Ahmad Sani ditemui media pada Majlis Korban Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi. Daging korban diagihkan kepada penerima terpilih termasuk anak yatim, warga emas, fakir miskin, golongan OKU dan pelarian. Ya, tentu ini bagus untuk memperbaiki relationship, memperbaiki hubungan bersama negara-negara kedua. Kurban adalah cara yang terbaik untuk menjaga persahabatan antara budaya, antara bangsa, dan kita berterima kasih. Sementara itu, Pertubuhan Kasih Nilofa turut mengagihkan sumbangan daging korban kepada asnaf dan fakir miskin seluruh negara. Pengerusinya Nur Nilofa Muhammad Nur atau Nilofa berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan dengan menyumbang 202 ekor lembu, dan Kelantan merupakan negeri pertama yang menerima agihan iaitu di daerah Pasir Mas dan Kota Baru. Katanya, tujuan utama program ibadah korban ini dilaksanakan bagi memberi inspirasi terutamanya golongan muda dalam melakukan ibadah berkenaan. Jelasnya, fokus utama program ini adalah untuk berkongsi hasil dengan golongan fakir miskin, asnaf dan mereka yang memerlukan. Selain itu, katanya dengan musibah wabak COVID-19 yang melanda negara dan dunia, cara yang dibuat oleh pertubuhan ini menjadi platform mudah untuk orang ramai melakukan ibadah korban dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dengan kerjasama Richworks, mereka mengajak klien-klien mereka seperti individu yang mempunyai syarikat atau perniagaan mereka sendiri untuk turut serta berkorban bersama dengan Pertubuhan Kasih Nilofa, dan saya sendiri menggunakan platform social media saya untuk mengajak saya punya peminat, saya punya orang ramai untuk membuat korban melalui pertubuhan kami. Terdahulu, beliau mengagihkan daging korban kepada golongan memerlukan di rumah anak yatim di Pengkalan Cepa, Kelantan. 20 ekor lembu dikorbankan di tanah kelahiran selebriti popular itu.
Di Masjid Nurul Huda, Kampung Kenangan, Puchong, Selangor, 13 ekor lembu dikorbankan. Kira-kira 120 keluarga miskin dalam Qariah menerima agihan daging 1 kilogram untuk satu keluarga. 10 ekor disembelih di masjid, manakala 3 ekor lagi disembelih di kandang sebelum dihantar kepada penerima. Menurut Presiden Pertubuhan Kebajikan Etnosains Perubatan Alam Melayu, Profesor Dr. Supian Husin, beliau bersyukur ibadah itu dapat dilakukan ketika PKPP. Kita dapati bahawa ramai daripada ahli-ahli Qariah setiap tempat, termasuklah di Puchong ini, yang telah pun mengambil bahagian, ya, dan ramai yang turun untuk membantu menguruskan lembu, menguruskan daging korban, dan kita percaya walaupun dalam keadaan terhad, semangat dan juga pengorbanan, ya, ahli-ahli Qariah dan juga penduduk setempat ini masih tinggi, dan sekiranya tidak ada PKP mungkin lebih banyak lagi lembu dapat dikorbankan. Petugas ibadah korban turut mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Petugas mengikut norma arahan PKPP ini, kita mengikut arahan seperti mana yang diarahkan oleh pihak Jabatan Agama Islam, iaitu menghadkan petugas-petugas sebanyak 40 orang, tidak termasuk pegawai dan ahli jawatankuasa masjid. Aktiviti tahunan Pertubuhan Kebajikan Etnosains Perubatan Alam Melayu dan Masjid Nurul Huda, Kampung Kenangan, Puchong ini berjalan lancar dan mencapai matlamat untuk membantu mereka yang memerlukan. 2 ekor gajah liar menyerang sebuah gerai buah di Mawai, Kota Tinggi, Johor, Khamis lalu. Video kejadian itu kini tular di media sosial dan mendapat perhatian warga maya. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora berkata, peniaga berusia 52 tahun itu terselamat. Hasil siasatan awal mendapati kedua-dua gajah itu dipercayai merupakan pasangan ibu dan anak. Kejadian sempat dirakam oleh orang ramai yang melalui jalan tersebut. Lokasi ini kerap menjadi serangan gajah liar hingga mengorbankan seorang lelaki pada 27 Julai lalu. Kes sudah dimaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan untuk tindakan selanjutnya. Seorang wanita berusia 50 tahun ditemui dalam keadaan keletihan, dipercayai terjatuh di laluan mendaki di kawasan hutan berdekatan Taman Pearl, Bukit Mertajam pagi tadi. Menurut Pegawai Operasi Bomba Negeri Nasif Arif Abdullah, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 12.03 tengah hari sebelum bergegas ke lokasi. Ketika tiba di lokasi, mangsa ditemui dalam keadaan terduduk dan keletihan di laluan mendaki berkenaan. Hasil siasatan, mangsa dipercayai melakukan aktiviti sukan dan mendaki awal pagi tadi bersama rakan-rakannya. Mangsa bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan diberi rawatan awal sebelum dibawa turun dan dihantar ke Hospital Bukit Mertajam untuk rawatan susulan. Kita beralih ke berita sukan. Kelab Serie A Napoli memecah rekod pembelian termahal apabila menandatangani kontrak pemain penyerang Nigeria Victor Osimhen bernilai 80 juta euro atau 399 juta ringgit. Osimhen sebelum itu bermain di kelab Perancis Lille. Sumber mengatakan bahawa pasukan Ligue 1 itu akan menerima 70 juta euro dan berpotensi mendapat nilai tambahan lagi 10 juta euro. Ia kemudiannya disahkan sendiri oleh Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bahawa Osimhen menandatangani kontrak selama 5 tahun. Nilai keseluruhan perpindahan Osimhen 21 tahun menjadikannya salah seorang pemain termahal dalam sejarah Serie A dan ia hampir 2 kali ganda dengan rekod terdahulu Napoli yang membelanjakan 40 juta euro atau 199 juta ringgit untuk membawa masuk Gonzalo Higuain pada 2013 serta Hirving Lozano tahun lalu.
Perpindahannya ke Napoli dilaporkan secara meluas dalam tempoh seminggu. Namun De Laurentiis berkata ia tertangguh selepas Osimhen memecat 2 ejennya dan melantik yang baru. Osimhen menjaringkan 18 gol musim lalu dan 13 gol musim ini dengan saingan yang ditamatkan lebih awal dengan Lille menamatkan aksi di tempat keempat. Suruhanjaya Disiplin Unit Integriti Atlet IAU semalam menggantung pelari maraton dari Maghribi El Majoubi Daza akibat beberapa maklumat yang tidak tepat yang terdapat di dalam pasportnya. Daza digantung daripada beraksi dalam kejohanan luar negara selama 4 tahun. Pelari berusia 29 tahun itu pernah menjuarai larian Prague dengan catatan masa 2 jam 5 minit 58 saat dan larian Fukuoka dengan catatan masa 2 jam 7 minit 10 saat tahun lalu. Laporan yang dikeluarkan Radio Moroccan Mars memaklumkan Daza telah diperiksa pada 5 Mei 2019 di Prague dan sejak itu 4 lagi pemeriksaan dilakukan bagi memastikan ujian darah dilakukan ke atasnya. Para pakar sebulat suara bersetuju wujudnya manipulasi dalam darah terhadap ujian hematologi yang dilakukan sehari sebelum maraton Prague berlangsung. Daza kini mempunyai 30 hari untuk merayu kepada Mahkamah Arbitrasi Sukan terhadap penggantungannya yang bermula 10 Januari 2020. Saudara, mengolah barangan terbuang kepada produk seni bukan kerja mudah. Kreativiti tinggi dan ketekunan yang diperlukan membuat ramai yang menyerah kalah. Namun tewas bukan istilah yang dipegang Norina Tawa, seorang pengusaha kraf tempurung kelapa dari Kampung Pinawantai, Mantunggung, Kudat. Laporan Sahira Samain. Norina, 38 tahun, menceburi pembuatan kraf tangan berasaskan tempurung sejak 2018 dibantu 5 belia kampungnya. Pada awalnya, penghasilan kraf beliau hanya berasaskan tumbuhan liar ribu-ribu. Bagaimanapun, wanita ini berusaha mengembangkan kemahiran dan mengikuti kursus kraf tempurung anjuran Jabatan Pertanian dan Pejabat Daerah Matunggung. Produk dihasilkannya turut dipilih sebagai produk terbaik dan berkualiti kursus berkenaan. Pencapaian ini membakar semangat Norina untuk berhenti kerja dan menceburi bidang kraf sepenuh masa. Kalau kami memerlukan tempurung daripada sebiji-sebiji, kami akan ambil daripada pertanian. Manakala kalau produk-produk lain yang tidak memerlukan sebiji macam keychain, macam anting-anting semua kami akan beli di pasar daripada pemarut santan. Aksesori wanita, sudu, lampu dinding, gitar, meja, pasu bunga dan bekas sabun yang dihasilkan turut menarik minat sebuah syarikat Denmark yang membuat tempahan keperluan hotel. Syarikat terbabit proaktif berkongsi idea dan reka bentuk diinginkan, malah datang melawat bengkel Norina di Kudat setiap 2 tahun. Dengan tempahan lebih 200 produk berharga RM5 hingga RM500 seunit setiap bulan, pendapatan Norina mampu mencecah hingga RM5,000 sebulan. Tempahan yang bekas sabun ni sudah sampai luar negara daripada Denmark. Lampu ni juga sudah sampai di Eropah, macam Latvia begitu. Kehalusan kraf Norina menjadikannya pilihan pelbagai pihak yang mencari produk cenderamata. Kebanyakan yang saya tempat daripada pengusaha kraf tangan di sini adalah daripada tempahan orang-orang luar yang memerlukan cenderahati lah, yang dimasukkan dalam casing dan dibagi dengan menteri, perasmi-perasmi dan sebagainya. Biarpun dia ada desain yang lain, tapi dia akan diselitkan juga dengan produk tempurung yang kita nampak sekali itu kelapa. Macam kita boleh lihat di sini ini, biarpun dia ada kayu, tapi dia masih lagi berasaskan tempurung. Macam lampu-lampu ini. Dengan bimbingan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Norina juga bijak menggunakan platform media sosial mempromosi produk selain aktif menyertai promosi kraf tangan Malaysia dan Hari Jualan Kraf Tangan Malaysia.
Pendekatan ini amat bertepatan, lebih-lebih lagi dalam situasi penularan wabak COVID-19 kini yang menggalakkan amalan kebiasaan baharu selain pematuhan prosedur operasi standard SOP dan pergerakan terhad. Hari ini, Tempurung Kelapa bukan sekadar tabung dan senduk, tetapi dengan daya kreativiti perekanya, pelbagai produk lain dapat dihasilkan dan mampu menjana pendapatan tinggi. Apa yang penting, kita perlu bijak dan kreatif memanfaat barangan terbuang bagi menghasilkan produk baharu bernilai tinggi. Sahira Samain, Berita RTM. Berita tengah malam berakhir di sini. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP pada musim perayaan ini dan jangan lupa memakai pelitup separuh muka ketika berada di dalam pengangkutan awam atau di kawasan tumpuan umum. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum, selamat malam dan kita jumpa lagi.